hari ini kita nak sambung video yang lepas tentang graf trigonometri. Okay? Dalam graf bagi fungsi trigonometri y sama dengan a sin b x sama c, y sama dengan a cos b x sama c, dan y sama dengan a tangent b x sama c. Perubahan nilai-nilai A, B dan C akan memberi perubahan kepada amplitude, skala dan kedudukan graf. Jadi kita tengok macam mana dia punya kesan terhadap graf. Okey, kita tengok, okey. Okay, kita perhatikan graf yang kecil ini ialah graf Y sama dengan sin X, iaitu graf yang kita pelajari pada video yang lepas. Graf normal bagi Y sama dengan sin X. Graf yang besar ni ada dua, satu graf Y sama dengan 2 sin X dan satu lagi Y sama dengan 2 cos X. Okay. Kita bandingkan graf sin terlebih dahulu. Apa beza antara Y sama dengan sin X dengan Y sama dengan 2 sin X? Yang obvious kita boleh nampak dia punya A lah. Okay. Y sama dengan A sin X. That means dua dia ni ialah A. So yang Y sama dengan sin X ni, A dia apa? Ting. Dia satu lah. Y sama dengan 1 sin X lah sebenarnya kan. Kalau tak ada apa-apa pemalar tu maksudnya ada satu lah sebenarnya. Jadi graf yang normal kita ni ialah graf A dia sama dengan 1, yang ni A sama dengan 2. Dan tengok bandingkan dua graf ni. Sama je nampak kan. Ini graf dia wave S. Ini pun wave S. Dan skala dia 0 hingga 2 pi. Tengah-tengah dia pi. Ini 0 hingga 2 pi. Tengah-tengah dia pi. Tapi apa yang nampak perbezaan yang jelas dan ketara? Okey, bila 2 duduk kat depan tu, yang asal tak ada 2 kan? Tak ada 2 kan? Amplitude dia 2. Amplitude tu apa? Jarak menegak ke atas. Menegak ke atas dan menegak ke bawah lah. Betul tak? Ke atas dengan ke bawah. Jarak dia ataupun amplitude dia ikut A kita ni. Kalau dia 2, tengok ni. Bila kita plot, dia akan pergi ke 2. Yang minimum juga akan pergi ke negatif 2. Nampak nilai maksimum dia 2, nilai minimum dia negatif 2. Jadi graf ni sebenarnya jadi lebih tinggi. Betul tak? Yang ni 1 sampai negatif 1 je, yang ni 2 sampai negatif 2. Okay, begitu juga dengan graf Y sama dengan 2 cos X. Kita tengok dekat sini, dia punya depan ni 2 bermaksud dia mewakili amplitude dia 2 ke atas, 2 ke bawah. Menjadikan nilai maksimum dia 2 dan nilai minimum dia negatif 2. Okey. Jadi graf kedua-dua graf ni akan menjadi lebih tinggi. Dapatan kita apabila berlaku perubahan pada A, okay, nilai maksimum dan nilai minimum graf sin dan cos berubah. Okay, maksudnya dia akan follow amplitude dia ni. Apa amplitude dia? Kalau A dia 2, so dia punya nilai maksimum dengan nilai minimum pun 2 dan negatif 2. Kalau 1, macam ni tadi 1 dan negatif 1. Kalau 3, so dia akan naik atas tinggi lagi lah. Pergi sampai ke 3 dengan negatif 3. Okey, boleh faham ya? Okey, daripada sini, macam mana pula dengan graf tangent? Okay. Graf tangent ada tak nilai maksimum dengan nilai minimum? Yang kita dah tahu nilai tangent tidak ada nilai maksimum dan nilai minimum. Maka graf tangent tiada nilai maksimum atau minimum, maka tiadalah perubahan nilai maksimum dan minimum yang akan memberi kesan bila A berubah, dia akan memberi kesan kepada graf sin dan cos sahaja. Tangent dia relax, tak ada apa-apa. Okey. Tengok pula, sekarang ni cikgu bagi perbandingan tengok Y sama dengan sin 2X. Macam tadi Y sama dengan 2 sin X. So sekarang ni A dia apa? Dua-dua ni A dia 1 kan? Sin 2X bermaksud B dia ni yang ada nilai B yang berubah. Daripada 1, yang normal tu 1, sekarang B dia 2. Okay, dekat sini amplitude dia 1 lah. Jadi kan dia tak ada apa-apa nombor kat depan ni, amplitude dia 1. So ini menjadikan dia punya nilai maksimum dengan nilai minimum ni, tengok ni kat mana plot dia tertinggi. 1 dengan
negatif 1. Okey, sin 2x. Sin 2x. 2x ni akan mewakili kitar dia. Yang kita tahu graf sin dengan cos 1 kitar dia daripada 0 sampai 2 pi. Betul tak? Macam tadi kan? Dia cantik, dia satu color dia macam tu. Sampai 2 pi. Okay. Apa yang B ni buat, bila kita plot, tengok ni cikgu plot ni kan. Macam mana kita, kalau kita nak sambungkan, apa jadi? Okey, satu kitaran lengkap ni setakat pi dah jadi lengkap. Dah dapat satu color ataupun dah dapat satu kitar sin yang lengkap. Nampak? Dan satu lagi bila kita sambung lagi kita punya plot tu kita dapat satu kitar lengkap lagi. Nampak? Jadi daripada 0 hingga 2 pi ni tadi terdapat dua kitaran lengkap graf sin apabila B ini berubah. Kalau B ni 2, kitar dia pun menjadi 2. Ini menunjukkan kalau sin 3x, maksudnya B3 kan? Sin 3x, so kitar ni akan jadi 3 kali lah. Sampai 2 pi ni. Okey? Boleh faham Kalau 4x, so kita akan dapat 1 kitar, 2 kitar, 3 kitar, 4 kitar. Daripada 0 hingga 2 pi. Boleh? Okay, macam tu juga dengan cos. Selepas kita plot ni, ini cikgu shortcutkan terus, cikgu plotkan terus untuk you all Untuk graf y sama dengan cos bx ni, b dia 2 lah. Bila cikgu plot, ini amplitude dia 1, amplitude 1 jarak dia akan 1 ke atas 1 ke bawah. That means nilai maksimum dengan nilai minimum tetap dari itu 1. Memang kalau kita gila kalkulator pun kita akan tetap dapat paling tinggi nilai pun ialah 1 dan negatif 1. Okey, jadi 2x ni apa kesan dia? Ini dia kata kita cycle 2 kan. So, tengok. Bila kita sambungkan titik-titik tu, kita akan dapat satu kitaran lengkap graf cos setakat pi. Dan satu lagi bila kita sambung, kitaran lengkap graf cos daripada pi sampai 2 pi. So total daripada 0 hingga 2 pi ni ada 2 kitar lengkap. Bermaksud B ini memberi kesan kepada kitaran graf ini. Jadi B ini mewakili kitar. Kalau B dia 2, so ada 2 kitaran lengkap. Kalau B dia 3, kita akan buat 3 kitaran lengkap daripada 0 hingga 2 pi tu. Jadi ada pembahagian dia lah. Bahagilah dengan 3. Maksudnya 360 darjah ataupun 2 pi nanti bahagi dengan 3 kitar tu nak dapatkan kat mana plotting dia. Okey. Dapatan dia bilangan kitaran dalam satu part sini 0 hingga 2 pi ialah B. Kala ni boleh diwakili dengan 2 pi per P. Nampak? Ini yang cikgu cakap tadi. Ataupun 360 darjah per P. Maksudnya sekarang ni 360 darjah bahagi dengan 2. Dapatlah 180 untuk satu kitar, 180 untuk satu kitar lagi. Betul Faham Okey, B. 3. B bagi kedua-dua graf ialah 2. Inilah. Dan pintasan X dia akan berubah. Macam tadi pintasan X dia 0. Lepas tu 0 sekali lagi dekat pi ni. So sekarang ni pi ada 4. 4 dah 1, 2, 3, 4, 5 lah sampai 2 pi ni. Okey, ada 5 pintasan X. Kalau tadi 0, pi dengan 2 pi. Ada 3 saja pintasan X. Okay, sekarang pintasan X dia akan jadi mengecil dan bertambah. Boleh faham Okay, sekarang kita tengok Y sama dengan tangent 2X pula. Ini cantik tak? Ini graf yang asalkan Y sama dengan tangent X. Kita dah belajar video lepas. Kalau Y sama dengan tangent X ni, satu kala dia daripada 0 hingga pi. Okay? So, daripada 0 hingga 2 pi, dia ada 2 kala. Okay. Boleh faham tak? Jadi sekarang ni, kalau kita nak kira kitar,
untuk graf tangent ni, kita kira daripada 0 sampai pi je. Kita nak tahu dia punya bilangan B tu, kita tengok daripada 0 hingga pi saja, bukan daripada 0 hingga 2 pi. Tapi bila kita lukis graf, kita kena lukis daripada, kalau dia minta daripada 0 hingga 2 pi, kita kena lukis 2 kala lah. Okey? Macam tu. Tengok kat sini, ada berapa kala kita ni sebenarnya daripada 0 hingga pi. Okay, dekat sini dia punya graf ni tangent 2x. So B kita 2 jugalah ni. Okay. Jadi untuk graf tangent ni kita punya reference dia kita tengok 0 hingga pi sebenarnya. So, tapi graf yang diberi 0 hingga 2 pi. Normal memang dia akan bagi daripada 0 hingga 360 darjah lah lengkap punya kan. Okay. Jadi kita tengok, kita kira 0 hingga pi per 2 ni 1 kita. Okay, baru 1 kala. And then, daripada, nampak 1 kala lagi. Bermaksud, daripada 0 hingga pi dah ada 2 kala. Sepatutnya, kalau ikutkan yang normal, y sama dengan tangent x sahaja. 0 hingga pi 1 kala sahaja. Tetapi, apabila ada 2x di sini, daripada 0 hingga pi dah ada 2 kala. Dekat sini kita dah boleh nampak, dah boleh, apa orang kata, dah boleh decide lah. B tu, 2 tu memainkan peranan lah. Kalau B tu 2, maksudnya daripada 0 hingga pi tu adalah 2 kala. Okey, daripada 0 hingga 2 pi, ada lagi 1 kala, ada lagi 4 kala. Maksudnya kalau sampai pi di 2 kala, bermaksud daripada 0 hingga 2 pi adalah 4 kala. Itu maksud dia. Okay. So dapatan kala bagi y sama dengan tangent x ialah 180 darjah per b atau pi per b. Yang ini kita dah tahu. Ini yang cikgu cakap tadi. Maksudnya kalau kita nak kira kala dia tu sampai pi aja. Sampai pi. So daripada 0 sampai pi tu ada berapa kala dia? Ada 2. So kat sini ada 2. Maksudnya B kita 2 lah. Okay. Kalau B kita 2, maksudnya daripada 0 hingga pi mesti ada 2 kita lah. Ada 2 kala graf yang sempurna tu. Ada faham kan? Kita dapat 2 kala dalam 0 hingga pi. Itulah dia yang cikgu tunjuk tadi. Maka B sama dengan 2. Jangan tengok dia ada 1, 2, 3, 4 ni. Oh, 4 ni jawapan dia. Bukan, dia sampai pi sahaja. Tangent tengok sampai pi. Tapi bila nak lukis sampai 2 pi. Kecuali dia nyatakan sampai mana. Faham? Seterusnya kita tengok. Kita dah cerita tentang A, dah cerita tentang B. Sekarang kita cerita tentang C. Tengok, y sama dengan 1 tambah sin 2x. Maksudnya dekat sini, sin 2x. Maksudnya sin yang melekat dekat depan ni ialah A. Okay, A dia 1. Bx maksudnya B dia 2. C dia 1 tambah 1. Dia separate dengan operasi tambah. Okay. Apa yang kita dah tahu? A kita 1 bermaksud amplitude kita 1. And then B kita 2. B kita 2. Bermaksud kita mesti 2. Ini graf sin. Bila graf sin mesti bentuknya apa? Bentuknya sin lah mesti tahu bentuk S macam tu. Jadi yang ni cikgu tunjuklah. Kita 2 dengan amplitude dia 1. Okey. Kenapa cikgu buat dot garis ni? Sebab kita dah tahu kita ada 2 kita. Kalau ada 2 kita, maksudnya kita kena bagi 2 lah. Kita punya paksi ni. 0 sampai pi and then pi sampai 2 pi. Baru boleh kita bentukkan 2 kita. Itu jadi 1 kita dengan keadaan amplitude 1, maksudnya nilai maksimum dia 1, nilai minimum dia negatif 1. 1 kita. Dan 1 kita lagi dah jadi 2 kita kan? Dah memenuhi syarat ni lah. Sin 2x ni. Okay. Sekali lagi 1 kita, 2 kita memenuhi syarat B. Untuk A,
Nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. Okey, sekarang C. C dia ialah positif 1. Positif 1 maksudnya tambah 1. Ini tambah 1. Bila tambah 1, so apa yang kita kena buat ialah kita kena naikkan 1. Setiap titik-titik ni kita kena tambah 1. Kena tambah 1, kena tambah 1. Titik-titik utama ni. 0, 1, 0, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, 0. So, nak cikgu plotkan ataupun cikgu highlightkan dia punya titik-titik utama tu. Yang kita plot masa dalam kelas pertama. Ini kita naikkan 1. Maksudnya 0 jadi 1. 1 jadi 2. Faham kan? 0 tadi jadi 1. Tadi negatif 1 dia jadi 0. Negatif 1 tambah 1 0 lah. Maksudnya kita naikkan, liftkan dia 1. Dan graf tu semua akan terangkat 1. Boleh? Inilah kita punya graf. Y sama dengan A sin BX tambah 1. Bila dah tengok macam ni, tahu tak apa kesan dia? Apa kesan C ni? Tadi A dah tahu, B dah tahu kan? A memberi kesan pada amplitud. Nilai maksimum, nilai minimum berubah. B akan mengubah paksi X. Dia akan menambah kita lah. Untuk C pula, kedudukan graf bergerak ke atas kerana C lebih besar daripada kosong. Maksudnya, kalau C dia positif, dia tambah, so dia akan bergerak ke atas. Kalau kata kat sini tolak 1, daripada graf yang asal tadi, dia akan turun ke bawah 1 unit. Okay? So, pintasan Y yang akan berubah. Tadi kosong. Sekarang dah jadi 1. Okay? Kedudukan graf akan bergerak ke bawah apabila C kurang daripada kosong. Ini kena logik lah kan. Tolak 1 lah. Kalau tolak 1, dia akan turun bawah. Kalau tolak 3, dia turunlah 3 unit. Macam tu. Kita tengok pula kalau macam ni. Y sama dengan cos X tolak 2. Ni dia. Ni cik masukkan. Jadi C kita sekarang negatif 2. So, kita punya kita apa? Kita 1, amplitude kita pun 1. Maksudnya A sama dengan 1, B kita pun sama dengan 1. Betul? Lepas tu C kita negatif 2. Bila C negatif 2, maksudnya kita akan turunkan graf kita sebanyak 2. Kita tengok. Ni graf cos yang normal lah. Kalau cikgu tutup ni, negatif 2 ni cikgu tutup. Dia sama dengan Y sama dengan cos X kan. Jadi kita akan lukis graf cos yang macam biasa tu dulu. And then tolak 2 maksudnya kita akan turunkan graf ini 2 unit ke bawah. So, titik utama dia 1 kat sini. Kan? Pintasan Y dia 1 tolak dengan 2. 1 tolak 2 ialah negatif 1. Betul ke? 1, 1, 2. Nampak? Okay, yang ni negatif 1 kan? Negatif 1 dia akan turun 1, 2 unit. Titik minimum negatif 1 ni akan turun pergi kepada negatif 3. Okay. Tu dia turun. Nampak? Cikgu turunkan 1 per 1 cikgu turunkan. Kasih nampak. Yang ni titik 1 ni akan pergi negatif 1 jugalah. 1 tolak 2 negatif 1. Macam tu. Jadi graf tu juga akan terturun ke bawah. Macam tu. Kita lukis macam tu. Okay. So, teknik mudah melakar graf trigonometri. Dah tahu macam mana rupa bentuk apa kesan A, B, C tadi kan? So, teknik mudah ni, Y sama dengan 2 sin 3 per 2X. Okay, dekat sini kita dah tahu. Ni A, ini B. A kita, so. First tengok dulu, graf sin. Bila graf sin, bentuk S. Betul? Dalam kepala dah ada bentuk dia dulu. Tak tahu bentuk graf sin, bentuk S. Lepas tu, tengok kita. Kita dia 3 per 2. 3 per 2 bermaksud 1.5. Ini semua basic. Takkan tak tahu kan? Jadi 3 per 2, 1.5. 1/2 kita. Okay? 2 ni amplitude. Amplitude maksudnya
maksimum dengan minimum akan jadi 2 dengan negatif 2. Kita perlu lukislah. Ini kan graf S. Maksimum 2, minimum negatif 2. Kita dia 1,5. Sekarang cikgu ada 1 kita dan setengah kita pula cikgu lukis. Nampak? Setengah. Sekarang dah ada 1,5 kita. Okay? Ini atas, ini bawah, ini atas, bawah tak payah. Sebab tak cukup. Maksudnya sekarang ni 3/2x ni bermaksud kita itu di dalam paksi tu daripada 0 hingga 2 pi. Memang macam tu. 0 hingga 2 pi. Okay? Bila kita dah buat 0 hingga 2 pi ni, kita boleh agakkan di manakah kedudukan pi. Mesti duduk di antara tengah-tengah tu. Sini 1, sini 1, tengah-tengah ni ke bawah, so kena bagi 2 yang bawah ni. Tu. Itulah pi kita. Bila kita dah dapat pi, 0 dengan pi ni kita bahagi 2 saja untuk dapatkan pi per 2. Dan antara pi hingga 2 pi ni kita bahagi 2 juga untuk dapatkan 3 pi per 2. Ya, nampak? Dapatlah 4 bahagian utama kita. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. 0 pi per 2, pi 3 pi per 2 dengan 2 pi. Ini yang wajib ada lah. Okay? Ini sajalah karang kita. Dapat dah markah. Okay, katakan satu contoh lagi. Y sama dengan cos 2x tambah 1. Tengok yang dalam ni dulu. Dalam modulus. Itu modulus. Bila ada modulus, apa yang kita buat? Kita kena reflex. Okay? Modulus ini mereflekskan nilai kan? Kita tengok kat sini. Cos 2x. Maksudnya kita kena lukis dulu graf 2x, cos 2x ni dulu. First kali kita tengok dia cos. Bentuk cos apa? Bentuk U. Wave dia bentuk U. Dalam kepala dah nampak bentuk U. And then amplitude. Amplitude duduk depan ni. A. A dia 1. So, nilai maksimum dan nilai minimum mesti 1 dan negatif 1. Kita dia ada 2. Bermaksud daripada 0 hingga 2 pi ni nanti kita kena ada 2 kita. Ada 2 bentuk U. Okay, cikgu pun lukis. Nampak? Kitaran yang pertama graf cos. Cikgu terus buat macam tu. Kitaran yang pertama ni separuh je lah. Sebab graf ni mesti sampai 2 pi. So dekat sini bila kita dia 2, kita pertama dan kita kedua. Okay? Maksudnya kita kedua tu menamatkan 0 hingga 2 pi. So last kali 2 pi lah. Bila dah ada pi dengan 2 pi, tengah-tengah tu kita letak sahaja 3 pi per 2. Okay. Kemudian ada modulus. Bila ada modulus, maksudnya yang di bawah paksi X ni bernilai negatif kan? Kita kena refleks dia pergi positif. Nilai negatif dia akan refleks pergi positif. Tu nampak? Tadi cikgu terbalikkan dia macam cermin. So dah jadi ke atas semuanya. Kemudian tambah 1. Maksudnya kita akan naik ke atas. 1 unit. 0 jadi 1, 1 jadi 2. Di titik-titik 1 ni semua akan pergi ke 2. Naik ke 2. Titik-titik 0 ni semua akan naik ke 1. Dan gerakkan kita punya. Gerak. Balik ke atas. Okay, dah siap. Okey, sekarang kita tengok graf Y sama dengan tangent 2X. Graf sama dengan tangent 2X bagi 0 hingga
pi. Cantik. Sebab kita dah tahu graf tangent ni, skala dia daripada 0 hingga 2 pi. Daripada 0 hingga pi sahaja, betul tak? Memang betul elok lah ni. Dari 0 sampai pi sahaja. Jadi, berapa skala kita ada? Tengok, 0 hingga pi, kita refer dekat sini, dia punya kita ataupun skala dia lah. Kita cycle itu ada 2 daripada 0 sampai pi. Mari kita tengok macam mana kita nak lukis. So, dekat sini, kat sini kita buatlah 0 sampai pi saja. Okey, jadi cikgu siapkan garis tu. Jadi dekat sini, lukisan untuk skala lengkap tangent dia macam ni. Macam ni kan? Ni baru satu skala. Kemudian, satu skala lagi. Jadi, 2 skala. Sampai pi ada 2 skala, maka dah cantik dah. Graf ni dah jadi dah. Okay, dia punya permintaan hanya sampai pi sahaja. Jadi kita tak payah teruskan lagi sampai 2 pi. Sampai pi sahaja. Okey, setakat ini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Harap dapat faham bentuk-bentuk graf yang kita belajar daripada video yang lepas hingga ke video kali ini. Thank you. Jumpa lagi. Bye-bye.